Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Menteri tiada bila rakyat susah. Presiden Amanah Muhammad Sabu berkata Perdana Menteri under siege sehingga kini tidak dapat bertindak terhadap menteri yang gagal menjalankan amanah yang dipertanggungjawabkan di atas bahunya. Menurut Muhammad, kerajaan dibentuk bukan berdasarkan majoriti parti yang menang dalam pilihan raya. Sebaliknya, kerajaan terdiri daripada ahli parlimen yang menyokongnya. Jika seorang menteri yang gagal menarik diri, maka tumbanglah kerajaan. Akibatnya dalam 3 tahun, negara ini sudah ada 3 Perdana Menteri. Politik negara tidak stabil dan pelabur lari. Itulah ketakutan Perdana Menteri Keluarga 69, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Natijahnya, semasa banjir besar melanda Selangor selama 3 hari, negara seolah-olah tiada kerajaan. Dalam keadaan rakyat kesusahan dan mati kerana bencana banjir, Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man masih meneruskan ibadah umrah beliau. Ajaran agama apa ini? Soal Muhammad. Sedangkan kata Muhammad, ibadat haji wajib ditangguh jika ada halangan. Umrah hanyalah sunat. Kalau saya Perdana Menteri, saya pecat Tuan Ibrahim Tuan Man. Karena kamu meninggalkan negara waktu rakyat sedang mati, sedang susah, rugi berbilion ringgit. Bilion. Kata ahli Parlimen Kota Raja itu semasa ceramah Mega Pakatan Harapan Pilihan Raya Negeri Johor di Kota Iskandar pada 1 Mac lalu. Muhammad juga menyelar sikap PAS terhadap gerombolan yang dilabel sebagai kluster mahkamah. Katanya sekarang PAS nampak kluster mahkamah UMNO, sedangkan ketika Datuk Seri Najib Razak didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi, bukan mereka tidak tahu bekas Perdana Menteri itu merupakan sebahagian daripada ahli kluster mahkamah parti tersebut. Untuk rekod, pemimpin tertinggi PAS telah melawat Najib setelah bekas Perdana Menteri itu didapati bersalah berhubung penyelewengan dana instansi internasional sebanyak 42 juta ringgit dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara serta denda 210 juta ringgit. Mereka terdiri daripada Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, Timbalan Presiden Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dan Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Amal Razali. Yang ketiga itu Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS. Bagaimana penyokong kerajaan tembok atap mempertahankan pemimpin mereka? Kononnya ini hanyalah propaganda Pakatan Harapan. Adakah langkah Sheraton yang menyaksikan mandat rakyat diperlekeh sehingga majoriti menjadi pembangkang dan minoriti memerintah hakikat atau hanya propaganda Pakatan Harapan? Adakah 3.5 juta rakyat Malaysia dijangkiti COVID-19 dan 32,924 kematian kerana wabak itu satu propaganda Pakatan Harapan? Ingat lagi tak apa kata dalam langkah Sheraton, Ketua Penerangan Perikatan Nasional dalam ceramah kempen pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Slim Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. They fail as government, dia tidak mampu untuk membela rakyat. Kalau kita menghadapi COVID-19 dalam Pakatan Harapan, lebih banyak orang Malaysia mati bukan kerana COVID tetapi kerana Pakatan Harapan. Katanya yang mendapat ghanimah sebagai Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, MITI, setelah mengkhianati partinya keadilan. Sekarang, kerajaan mana yang gagal? Kalau tak gagal, kenapa kerajaan yang diketuai Pengerusi Perikatan Nasional merangkap Presiden Bersatu Tan Sri Mahyidin Mat Yassin dijatuhkan? Kalau tidak gagal, kenapa pelabur seperti Yande, Google dan lain-lain lari ke negara jiran yang juga dilanda COVID-19? Berkata jujurlah walaupun pahit, ingat rakyat sentiasa memerhati.